My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita meneruskan memulakan minggu ini untuk sama-sama kita mengikuti surah At-Taubah di antara halaman-halaman akhir pada juzuk yang ke-10 bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saatnya ini adalah muka surat yang kedua akhir. Betul, sebelum kita habis juz ke-10 Ustaz. Allah. Dan selepas itu kita kena berhenti ke teruskan Ustaz? Allah. Ya, itu 10 juzuk ni 200 muka surat, 201 muka surat ini sebagai satu anugerah daripada Allah SWT ya. Jadi pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita mungkin ada yang baru mengikuti My Quran Time ataupun mungkin ada yang tertinggal mana-mana halaman, jangan bimbang ya, tuan-tuan boleh mengikuti kepada siri yang lepas di YouTube ya, dan dalam masa yang sama kita mendoakan agar kita boleh mengulang kaji semula ya 10 juzuk yang pertama ini sebelum kita bergerak kepada juz yang seterusnya, apatah lagi bila bercakap tentang persediaan pada bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Jadi sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan membaca doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku, untuk keluarga kita, untuk rakan-rakan kita yang mengikuti yang bersama dalam My Quran Time pada hari ini. Pada hari ini kita akan meneruskan pada halaman yang ke-200 Ustaz ya. Betul, ya. Pada kali ini kita akan melihat sambungan daripada pembongkaran Allah tentang sifat-sifat orang munafik yang kita mohon Allah jauhkan daripada kita, dan bagaimana reaksi Nabi perlu bersama dengan orang-orang munafik ini. Sama-sama kita lihat sinopsis pada halaman 200 hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-80, tidak berkesan keampunan bagi orang munafik. Ini perkara yang dijelaskan betapa Allah amat murka, marah kepada orang-orang yang berpeluang mendengar hidayah tetapi mengingkarinya. Pada ayat 81 hingga 82 bercerita tentang sifat orang munafik yang gembira tidak ikut berjihad di perang Tabuk ya. Mereka merasakan bahawa mereka boleh duduk-duduk ya, boleh menyenggeng Ustaz ya. Tapi sebenarnya Allah menegur jangan jadi begini, dan diteruskan pada ayat 83 di mana pada kali ini kita melihat kepada larangan bagi orang munafik untuk berjihad, larangan disolatkan jenazah walaupun terbunuh ataupun meninggal, dan peringatan agar tidak tertipu oleh harta dan anak-anak mereka. Apatah lagi bila balik daripada perang, mereka masih banyak harta ya, bisnes jalan macam biasa. Jangan tertipu. Dan di ayat 86 itu permintaan izin para tokoh munafik untuk tidak ikut berjihad. Jadi ini semua adalah pembongkaran demi pembongkaran yang Allah bawakan untuk sama-sama kita doakan, kita belajar sesuatu, elakkan daripada berlaku, dan macam mana kita menyikapi kalau kita berjumpa dengan orang-orang begini dalam masyarakat. Kita belajar dahulu, kita baca dahulu daripada ayat 80 hingga 83 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita
di hari Isnin ini. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi dan ya seperti kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, kita berada di akhir yang kedua sebelum berakhirnya juzuk yang ke-10 ini. 1/3 Al-Quran Allah kurnia kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus lagi kurniakan kesempatan, peluang, ruang untuk bersama dengan kalamullah dan lebih-lebih lagi kita dalam perjalanan menuju penghulu segala bulan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan yang kalau bulan-bulan yang lain kita agak longgar dengan Al-Quran, bulan Ramadan mesti kita kena kemah, kena kemah keming. Jadi inilah antara orang kata warming up kita. Kita nak panas jinjing, nak panas badan, ataupun kita nak bersedia menuju ke Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahanlah ya Allah Subhanahu taala kurniakan peluang, dikurniakan kesihatan kepada ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat semuanya. Kita semua mudah-mudahan Allah beri lagi kesempatan. Balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan bacaan kita pada hari ini di halaman yang ke-200 ayat 80 sehingga 83. Kalau kita tengok pun ayat yang ke-80 ni banyak juga keampunan ni kan. Apakah di sebalik keampunan ini, diterima ke tak diterima ke? Sekejap lagi kita akan semak apa kata Allah. Kita baca dulu sama-sama. Permulaan ini mari kita jom baca dengan bacaan Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود
أول مرة فاقعدوا مع الخالفين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 80 hingga 83 daripada halaman ke-200, menyambung kepada perbincangan minggu lepas kita melihat Ustaznya tentang sifat orang munafik ini. Dia suka menghina, mencemuh dan juga mengejek. Itulah yang kita lihat pada halaman 199 ayat yang ke-79. Allah nyatakan alladzina yalmizunal mutawwi'in, ya, mereka suka menghina kepada orang-orang yang secara sukarela untuk memberi sedekah, ya, tetapi mereka kata alah ini kecil sangatlah, ya. Dia menghina-hina kepada usaha orang lain yang membantu perjuangan kebaikan fi sabilillah. Ini adalah sifat orang munafik yang kita harap kita jauh, ya tuan-tuan, ya. Pasal kadang-kadang kita buat baik Ustaz, ya. Kita cuba buat baik, bila kita tengok orang lain buat baik tapi tak sama macam kita, bila kita pandang orang itu kecil ataupun kita hina, khawatir itu adalah sifat munafik yang sudah masuk ke dalam hati kita. Dalam hadis kita biasa cakap munafik itu sebagai orang bila amanah dia khianat, bercakap bohong ataupun dia bergaduh, dia bermanjang-manjang, ya. Ada beberapa, ada 4 sifat tersebut. Tetapi dalam surah At-Taubah ini lebih detail, lebih butirannya, ya. Nak ceritanya bahawa kumpulan ini dibongkar dalam surah At-Taubah agar satu kumpulan munafik yang betul-betul wujud pada zaman Rasulullah. Tetapi juga ia adalah peringatan untuk saya, kepada kita yang membaca ayat ini, agar kita minta Allah jauhkan daripada kita, ya, iaitu jangan memandang hina. Kalau orang baca Quran Ustaz, ya, ada orang yang baca Quran dia pandang orang lain yang cuba memahami Al-Quran sebagai ataupun orang yang tadabbur, yang faham pula, dia kata ni orang ni asyik baca je. Betul. Tidak, jangan dihina kepada orang lain apabila orang lain cuba untuk membuat kebaikan, ya. Apatah lagi kalau orang itu beramal, amalnya sikit, mungkin zikirnya tak banyak macam kita berzikir, tetapi jangan dikecilkan, kerana inilah yang berlaku kepada orang munafik yang direkodkan dalam ayat 79 pada minggu lepas. Maka pada hari ini Allah menyatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jika kamu, ya, memohonkan keampunan bagi mereka atau tidak memohonkan keampunan bagi mereka, sama sahaja, ya. In tastaghfir lahum, jika kamu memohonkan keampunan untuk mereka itu 70 kali, Allah tidak akan mengampunkan mereka. Ya, jadi nak ceritanya Allah marah sangat kepada golongan munafik ini. Tapi dalam masa yang sama kita menarik, pasal Allah cakap jika kamu, Nabi Muhammad, memohonkan keampunan 70 kali, maksudnya Nabi ini dia tetap juga nak menyampaikan. Sebagai seorang manusia, kita tidak boleh untuk menghukum seseorang itu, ya, tetapi bagi Allah yang tahu bahawa sebenarnya Allah tak suka kepada orang yang munafik. Poinnya apa tuan-tuan? Dalam ayat ini nak cerita bahawa kita sebagai manusia jangan pula kita jadi Allah. Ya, Allah nak cakap bahawa Allah tidak ampunkan, itu Allah. Betul. Allah layak kerana Allah yang mengetahui segala apa penipuan ataupun helah yang dibuat oleh orang munafik tersebut. Tetapi bila kita lihat Nabi terus berdakwah, ya, dalam kes Abdullah bin Ubay pun sebenarnya Nabi solat. Betul. Nabi solat kepada Abdullah bin Ubay ketika dah mati, ya. Cuma lepas itu ada ayat yang turun yang kita akan baca nanti. Allah menegur jangan disolatkan kepada orang yang munafik ini apabila sudah diketahui. Poinnya diketahui. Cuma dalam masyarakat kita tak tahu Ustaz, ya. Jangan pula pasal orang tu lambat 5 minit kita kata ini nampak macam kena baca surah At-Taubah, tadabbur contohnya, kan. Bukan itu kaedahnya. Kita belajar ini adalah untuk kita, bukannya untuk menghukum. Bukan untuk menghukum, malah sebenarnya perkara-perkara yang kita akan baca nanti ini adalah dalam konteks pada zaman Nabi, bila Allah sudah membongkar dia memang orang munafik. Itu saja. Zaman kita tak ada seorang nabi pun, tak ada pula Ustaznya, tiba-tiba malam tadi mimpi dapat senarai orang munafik dalam organisasi saya ataupun dalam keluarga saya. Lepas tu kalau dia meninggal tak payah solat. Jangan-jangan, okey, kerana salah cara memahami kepada ayat ini. Jadi Allah menyatakan Allah tidak akan ampunkan, tetapi nabi tetap juga, ya, berdakwah, memohon keampunan kerana mereka register sebagai orang Islam, ya. Sebelum turun ayat yang seterusnya ini nanti. Zalika bi annahum, mengapa Allah murka sangat? Kerana mereka ini ingkar billah wa rasulih, ingkar kepada Allah dan juga
kepada Rasul. Kafaru yang kita dah belajar, ada kebenaran, ya, dia dah dengar kebenaran tetapi dia tutup kebenaran itu kerana apa? Kerana tak suka dikacau apa yang telah biasa dia lakukan. Pasal kalau katakan pergi berperang, kena infak, perkara itu tak menyeronokkan bagi mereka, Ustaz, ya. Dan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, ini adalah ayat yang penting sangat, iaitu Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum, ya, orang munafik ini dia bukan sekadar seorang-seorang tetapi dia adalah satu kaum yang fasik, iaitu yang derhaka kepada Allah, sudah dapat hidayah, sudah diberi peluang untuk mendengar kebenaran tetapi ditutupnya dan derhaka melawan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang ke-81 Allah menyatakan farihal mukhallafun, ya, iaitu bergembiralah al-mukhallafun, bukan al-mukhallifun, Ustaz, ya. Jadi al-mukhallafun ini adalah orang yang memang Allah dah susun tidak pergi. Pasal perangai dia itu Allah pun tak nak mukhallafun. Dia kalau mukhallifun ini adalah orang yang dia decide, dia sendiri yang pilih. Tetapi mukhallafun ni pasal Allah memang dah tak apalah, tinggallah. Tak payahlah kau pergi, kan. Menyebabkan dia jadi malas, dia jadi rasa beri alasan, itu mukhallafun. Jadi yang ditinggal gitu, orang yang tinggal yang tidak pergi berperang ke Tabuk itu dia rasa farah. Fariha ini, kan, dia rasa bestnya kita duduk tengok dia orang pergi. Ini perangai orang munafik. Orang munafik ini kalau kerja berat dia tak pergi, dia suka. Ya, walaupun Nabi sebenarnya pergi berperang, maksudnya Tabuk tak jadi, Ustaz, ya, tapi perjalanan 600 km itu panasnya, dengan dahaganya, dengan musim yang amat panas, ya, air kurang. Pada waktu itu bagi orang yang stay back, ya, yang duduk itu, dia rasa farah, ya. Dalam keadaan kita sekarang ini kalau orang buat projek sesuatu perkara, orang bersusah-susah apa sebagainya, kita duduk relax, ya, akhir lepas tu dapat hasil, dapat komisen contohnya, yang itu adalah satu daripada sifat orang-orang yang ada masalah hati yang kita perlu elakkan. Farihal muhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah, ya, itu adalah satu menyalahi perintah Allah, wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Apa maksudnya? Mereka ini tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata janganlah kamu berangkat kerana panas terik. Dia tak nak spend, ya. Kalau nak guna diri bi amwalihim wa anfusihim, Allah mulakan dengan amwal dahulu pasal nak beri harta dalam nak sokong ke perkara kebaikan itu tidak mudah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di rumah mudah untuk menyumbang untuk tabung gerakan al-Quran, ataupun ada masjid nak buat program, Ustaz, ya, hulu, ya. Kalau ada orang minta tolong kita bagi, ya, yang kita dah jelas siapa yang akan mendapat manfaatnya, itu tandanya kita ini jauh daripada sifat munafik. Tetapi kadang-kadang dia akan masuk balik, ya. Mungkin pasangan kita ke, dia akan cakap alah bang, tak payahlah derma-derma bang, kan. Ataupun anfusihim maksudnya apa? Diri. Diri ni maksudnya nak guna masa, abang tak payahlah keluar bang, duduk rumah je lah, PKP duduk rumah je. Kan. Ekstra tolong orang untuk perkara-perkara yang mungkin kena belanja masa kepada orang lain untuk perjuangan, yang ini adalah perkara yang dibenci oleh orang munafik, ya, fi sabilillah. Wa qalu la tanfiru fil har, tak payahlah bang, kan, susah ni zaman Covid ni, kan, okey. Fil har ini, ya, bahaya, ya. Fil har ini adalah pada waktu itu adalah panas, ya, maksudnya ada risiko, kan, tak selesa. Qul naru jahannam, ini dia punya jawapan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Naru jahannam, api neraka itu asyaddu harra, ya, lebih panas daripada panas nak pergi ke Tabuk tersebut, ya. Jadi kalau katakan tak selesanya, kalau saya tak buat, ataupun kadang-kadang sekarang ni dah zaman boleh pergi masjid, Ustaz. Ya, ada yang suami kata tak apalah kita solat je lah, kan, pasal dah biasa dengan PKP. Betul. Kan, dulu masa tak buka masjid dia minta sangat nak pergi masjid, lepas tu bila dah bagi 150 orang tak penuh, Ustaz. Betul. Jadi tuan-tuan, kita harapkan kita yang baca al-Quran ini kita ringan-ringankan. Pasal apa? Khawatir nanti kita adalah orang-orang yang berat dalam solat ini, tanda bahawa bila nak berjuang lagi berat. Itu yang Allah nyatakan dalam surah ini, ya, infiru khifafan wa thiqala, berat ke ringan ke, infiru, ya, kena berjuang. Jadi Allah kata laukanu yafqahun, sebenarnya kalau mereka ini faham sebenar-benarnya neraka itu, naru jahannam itu lebih berat, ya. Menyebabkan apa? Kena buat keutamaan. Mana satu? Nak panas dekat sini ke nak panas kat sana? Nabi memilih panas di sini, susah di sini. Dan kita juga, tuan-tuan, saya harapkan tuan-tuan yang berada di rumah dengan surah At-Taubah ini kita
bersungguh berat sikit kat sini tak apa, yang penting ialah dapat kesenangan bila sampai di sana. Dan perkataan pilihan kita pada hari ini sama-sama kita perhatikan, iaitu fariha, maksudnya gembira ataupun sukacita. 22 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahawa salah satu sifat orang munafik ini gembira bila tak buat kerja. Gembira ni tak apa Ustaz ya, kita gembira dapat makan, jumpa kawan, okey. Tapi yang Allah tegur kat sini, jangan salah konsep pula kan, kata jangan gembira kita lepas ni kena jadi muka tegang, pat ya kan, pasal dah beriman. Bukan, orang beriman senyumnya banyak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena hidupkan. Ya, waktu Ramadan nanti tuan-tuan, bila dah masuk Ramadan jangan makin ketat pula. Pasal puasa ni menahan diri. Jangan buat begitu. Ya, jadilah orang yang farah, tapi jangan jadi farihal mukhallafuna bi maq'adihim, kerana tak buat kerja dia rasa gembira ya. Bila tidak berjuang duduk rumah goyang kaki rasa wah puas hatinya gembira. Bila tak pergi panas kita rasa gembira. Allah kata jangan jadi begini. Ya, jangan jadi farihal mukhallafuna bi maq'adihim. Kita doakan pada frontliners Ustaz ya. Amin. Frontliners memang panas ya, tolong orang. Ini sebenarnya perjuangan yang penting ya, yang kita harapkan kita betul-betul dapat panduan, kerana Allah menyatakan ayat 82 ya, falyadhaku qalilan walyabku katiran jazaa'an bima kanu yaksibun ya. Diseru kepada mereka, sepatutnya kalau yafqahun, mereka ni fikir betul-betul, mereka akan banyak menangis dan juga akan kurang ketawa. Kurang bersukaria. Kerana apa? Bila fikir-fikir balik, alamak, Nabi berjuang, saya tak berjuang. Zaman kita Ustaz ya, maksudnya bila Nabi berjuang bawa Quran, kita ni mudah sangat. Jadi kita tak adalah bergembira untuk duduk-duduk. Gembira makan okey ya, tapi kita perlu gunakan untuk segala potensi Allah berikan untuk perjuangan ya. Mungkin hari ni kena tanya, hari ni saya dah buat apa untuk menyokong kepada perjuangan menaikkan agama Allah Subhanahu taala. Kalau ada 1 2 3 tuan-tuan ada dekat Facebook tu, boleh type-typekan sikit, bukan nak tunjuk pada orang lain, tetapi sebenarnya nak memberi semangat agar kita sama-sama memberi semangat perjuangan ini kita pegang bersama. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa dekatkan kita, segarkan hati kita, tanamkan cinta kita dengan Al-Quranul Karim. Hari ini kita beli halaman 200. Besok kita halaman 201, dah mencukupi saya lebih kurang 1/3 daripada Al-Quran saya, juzuk yang ke-10. 10 juzuk dah Ustaz. 10. Allahu Akbar. Satu nikmat tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah terus tanam kecintaan kita membaca, memahami dan dikurniakan kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran. Saya setuju sangat yang Ustaz sebut tadi di awal tadi, pelajaran kita atau pengajian kita minggu yang lalu. Sebab saya ada baru ni terbaca ada seorang imam barangkali menegur kesalahan dan sebagainya, tapi dikecam ataupun dihina ataupun dimarahlah. Allahu Akbar. Sehingga mengatakan setiap minggu memimpin bacaan Yasin dan sebagainya. Jadi tak bolehlah macam tu, sebab menegur kan, ustaz menegur ataupun imam menegur ataupun ayah kita ke jiran kita ke menegur sesuatu kesalahan-kesilapan kita kan. Jadi kita terimalah dan kita ucap terima kasih, syukur. Betul. Subhanallah. Sebenarnya bila selalu bersama Quran Ustaz ya, kan Allah selalu tegur kita kan. Betul Ustaz. Jadi bila orang tegur dalam hidup kita, kita tahu bahawa orang itu adalah nazir. Itu datang sebenarnya diutus oleh Allah SWT. Bukan semua orang nak tegur kita lah sebenarnya ya. Jadi kalau kita ni jenis sentap cepat sangat, itu kita dah, kalau kita akan belajar nanti dalam Quran, yang suka sentap cepat ini sebenarnya adalah orang yang ada masalah hati sebenarnya. Pasal dia tak tahu sebenarnya ini datang daripada Allah SWT. Jadi penting kita kalau ada orang tegur tu, kita
Syukur. Alhamdulillah. Terima kasihlah kan. Subhanallah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sahabat hari kita belajar, kita ulang kaji pengajian tajwid kita, dan hari ini kita nak ulang kaji, saya pun nak ulang kaji juga pengajian tajwid kita tentang hukum mim. Hukum mim, mari kita sama-sama ikuti mim, hukum mim sakinah ataupun hukum mim mati. Mim sakinah ataupun mim yang tidak berbaris, mim sakinah akan menerima baris dalam 3 keadaan. Ya, mim sakinah ataupun mim yang tidak berbaris pada asal dia akan menerima baris dalam 3 keadaan. Yang pertama, dibariskan mim sakinah ataupun mim mati dengan baris kasrah. Dibariskan dengan baris kasrah. Baris kasrah ni baris apa pula, ustaz? Dia kata baris bawah. Baris bawah, kasrah baris bawah. Ini adalah kaedah umum pertemuan 2 huruf yang sukun. Contoh dia iaitulah pada kalimah amyurtabu, iaitulah mim tu pada asal dia tidak berbaris. Dia tidak berbaris. Asal dia tak berbaris, bertemu dengan yurtabu tu, hamzah wasal tu, huruf yang mati ataupun sukun. Jadi bila bertemu macam tu, dibariskan mim sakinah itu tadi dengan baris kasrah. Maksud apa tadi kasrah tadi? Bawah. Baris bawah. Kan? Jadi baca dia amyurtabu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula, dibariskan mim sakinah ataupun mim yang mati tadi dengan baris dhammah. Dhammah pula ustaz, dhammah depan. Tadi kasrah bawah, dhammah baris depan. Dibariskan mim mati dengan baris dhammah ataupun depan jika mim tersebut adalah mim al-jama'. Contoh dia alaikum. Asal dia mim tak berbaris. Alaikum jama'. Alaikum kamu kan. Jadi dia dibariskan dengan mim yang berbaris dhammah ataupun baris depan. Alaikumus siyam. Baik, dah 2. Kemudian kita lihat pula yang ketiga, iaitulah dibariskan mim sakinah, mim mati tadi, dengan baris fathah. Fathah ialah baris atas. Jika mim tersebut adalah huruf pembukaan surah. Contoh alif lam mim. Habis tu baca macam tu ustaz, selalu saya baca alif lam mim al-baqarah tu tak bunyi macam tu pun sebab kita waqaf. Kalau kita nak wasal, kita nak sambung, hiduplah barisnya dengan baris apa? Fathah. Baris apa? Atas. Baris fathah, baris atas. Alif lam mim Allahu. Kalau contoh dekat sini. Contoh dekat sini. Ayat 1 dan kedua. Surah Ali Imran. Jadi itulah 3 contoh ataupun 3 pembahagian hukum mim sakinah. Maksudnya kita nak membariskan mim itu melalui 3 keadaan. Dibariskan atas, dibariskan bawah, dibariskan depan. InsyaAllah kita akan sambung lagi ulang kaji kita besok insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah saya kasih sekalian, muslimin dan muslimat penonton semuanya, dapatlah sedikit sebanyak kita ulang kaji. Jangan pening-pening. Jangan. Kita ulang kaji saja. Yang penting kita praktikkan dalam bacaan kita insya-Allah taala. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, moga-moga ini sebagai bekalan Ustaz ya, untuk menghadapi Ramadan Ya, nanti, bacaan kita dan salafus soleh zaman dahulu 6 bulan sebelum Ramadan buat persediaan. Jadi kalau katakan tuan-tuan yang hari ini dapat sedikit tajwid ini, ini adalah persediaan untuk Ramadan. Jadi bila kita masuk Ramadan nanti bacaan kita itu lebih baik ya, dan kita boleh beritahu pada Allah, ya Allah, Ramadan kali ini lebih baik ya Allah. Better Ramadan. Better ya. Ahsanu amala kita. Maksudnya ini yang lebih baik dan saya akan gunakannya dari segi bacaan dan kefahamannya apa yang kita sedang ikuti sekarang daripada halaman yang ke-200. Jadi Ustaz pun baca tadi ya, ayat yang ke-84 ataupun 83 tadi Ustaz ya. Fa irja'akallah, apabila kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik kepada ila ta'ifatin minhum, kepada golongan daripada mereka itu,
mereka tu siapa? Orang munafik. Ya. Akan ada yang mereka ini minta izin. Dia kata kami ni tertinggal kan. Jadi Rasulullah nanti saya nak ikutlah nanti. Ya, next trip. Yes. Kan lil khuruj faqul, kata Allah pada Nabi Muhammad untuk dinyatakan pada mereka, lan takhruju ma'iya abada. Masya-Allah. Kamu takkan boleh bersama. Pasal waktu aku perlukan bantuan, kau ni tak setia. Kan, lepas tu next time ghadan apa semua, no way man. Kan, ini adalah sebagai satu tanda ketegasan sebenarnya pengurusan dalam satu organisasi. Bila seseorang itu dalam keadaan projek yang kritikal, kita memerlukan kerjasama, tetapi dia duduk goyang kaki ya, dan rasa gembira pula, lepas tu buat sedih pula kan. Tak apalah, minta maaf pula ya, nanti saya nak join next time kan. Pasal dia dah nampak kemenangan. Orang munafik dia ada semangat itu. Semangatnya apa? Dia bersemangat kalau dapat bahagian dia dan menang. Tapi kalau kalah, dia mula cakaplah, untung kita tak pergi keluar, tak pergi terlibat dengan perkara tersebut. Ini perkara yang kita kena jaga betul-betul. Saya lah Ustaz ya, kena pastikan jangan sampai terlepas daripada projek-projek kebaikan yang nak dibuat dalam satu organisasi ataupun satu masyarakat. Jadi kata Allah SWT, walan tuqatilu ma'iya aduwa, ya, bahawa kamu tidak akan pernah memerangi bersamaku musuh. Maksudnya tidak akanlah pergi berperang. Pasal apa? Pasal tak boleh harap. Ya, dia bahasa yang agak lembut juga kat sini ya, tetapi sebenarnya kalau kamu tidak pergi berperang kepada musuh itu, sebenarnya nak beritahu kamu ni sebenarnya tak boleh harap. Tak boleh harap. Pasal apa? Dah dekat ujung-ujung tu kata minta maaf lah, nanti jumpa perempuan nanti tergodalah, terganggu iman lah. Alasan-alasan itu sebenarnya adalah satu fitnah yang tersendiri. Innakum raditum bil qu'ud awwal marrah. Ya, kamu ni sebenarnya lebih suka duduk nyenggeng tadi Ustaz ya. Ya, al qu'ud ini maksudnya duduk yang relax. Dia bukan jalasa ya. Qu'ud ni yang macam itulah ya. Bila jadi begitu, kata Allah, kamu pertama kali kamu tak ikut, faqudu ma'al khalifin. Ya, iaitu kamu duduk jelah bersama dengan orang yang ditinggalkan, tak apa, duduk aje. Kan? Dan itu suatu penghinaan Ustaz ya, bila katakan ada orang yang nak pergi berjuang ya untuk buat terlibat dengan sesuatu perkara, tapi bos kata kamu duduk jelah. Oh, itu memang tak apalah, kamu makan jelah gaji, ingat ambillah, nak gaji lebih lagi. Nah, duduk tak payah buat. Allah, kalau ayah cakap pada anak begitu, first time ayah minta tolong buang sampah contohnya, tapi kalau anak tu boleh tak tolong buang sampah, kali kedua, kali ketiga boleh tak abang nak minta tolong ni, kalau kali keempat kata tak apa, duduk. Apa lagi nak burger, pizza, apa lagi? Duduk. Itu dah memang masa tu baru berlari nak pergi. Kalau si anak dia dah ada perasaan lagi, dia akan rasa bersalah sangat. Ya. Ini perkara yang penting. Dan kesannya pada ayat 84 ada tambahan lagi, apakah ketentuan yang Allah berikan menghukum kepada orang-orang munafik yang terbongkar pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaman kita ini kita tak tahu senarai. Jangan tuan-tuan kita letakkan dalam buku 35 kita, okey. Tahun ini munafik dalam kelas saya, jangan ya. Jangan cikgu ajar pengawas pula. Okey, awak senaraikan apakah ciri-ciri munafik dekat dalam sekolah ni, senaraikan kat cikgu, dekat jangan buat begitu ya. Ini hanya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam nak beri pengajaran kepada kita, jangan kita mengulang balik ya. Kalau muncul perkara itu dalam diri kita, kita cepat-cepat baiki, dan kalau ada dalam organisasi kita, kita ajak dia, kita berbincang dengan dia ya. Kalau HR itu kalau sekali, dua kali, tiga kali dia tak datang, mungkin ada peraturan yang dikenakan, tapi janganlah sampai tak sembahyang kan. Mari kita tengok apakah yang berlaku pada zaman Rasulullah pada ayat 84 hingga 86. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita nak menyambung bacaan kita, itu bermula ayat 84 sehingga ayat 86. Menarik ya, satu ayat yang ke-84 tu dan juga dua ayat yang berikutnya, contohnya ayat 86 tu, subhanallah. Jadi kita baca dulu tiga ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung dengan bacaan sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إن
أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 84 yang bermaksud, dan janganlah engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka, iaitu di kalangan orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan yang fasik. Jadi pada ayat yang ke-80 kita bertemu dengan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik, dan sekali lagi pada ayat yang ke-84 ini Allah kata bahawa mereka itu kufur pada Allah dan Rasul, itu sebab mereka itu tidak layak untuk disolatkan jenazah mereka, ataupun jangan dimuliakan di kubur mereka, maksudnya dihantar sampai ke kubur, ya, kerana fasik, derhakanya mereka, kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah amat marah sangat kepada golongan munafik ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah ianya hanya pada zaman Rasul? Golongan munafik ini akan sentiasa wujud pada setiap zaman, ya. Tetapi dalam hal ayat 84 ini ialah merujuk kepada Rasul. Ini satu pendapat yang lebih besar, Ustaz, ya. Bukannya ada juga pendapat yang kata bahawa kalau kita dapati orang ini memang bermusuh dengan Islam apa sebagainya, walaupun dia orang Islam, jangan sembahyangkan dia. Tetapi pasal kita tak tahu sejauh mana, kadang-kadang kita rasa macam dia bermusuh dengan kita. Betul. Ya, tetapi dia dengan orang lain baik pula. Kan? Dia mungkin masih lagi solat, masih lagi itu, tapi mungkin satu bahagian kita rasa macam dia tidak menyokong kepada Islam. Jangan kita letakkan dia sebagai senarai dalam buku 5 tadi tu. Orang munafik, okey, yang ini saya tak payah pergi kenduri dia, yang ini tak payah pergi solat dia, jangan kita buat begitu. Yang ini kerana Allah sudah membongkar, memberitahu kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebabnya itu yang kita kena faham bahawa mengapa tidak layak, kerana orang-orang ini adalah derhaka kepada Allah. Jadi orang derhaka kepada Allah ini dia sampai tak patut dimuliakan. Pasal dia tak muliakan Allah. Betul. Dalam kehidupan pun mereka ni tak solat. Allah cakap mereka ni kalau solat pun solat dalam keadaan kusala, dalam keadaan yang malas, kerana yuraun, kerana nak menampak-nampakkan. Jadi semua itu adalah pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita. Bukannya kita nak bagi tahu, tengok kawan kita macam dia ni riak kan. Engkau ni memang pemalas ni kan. Memang ini munafik. Jangan digunakan perkataan itu. Malah sebenarnya salah satu daripada seseorang yang faham hidayah daripada Al-Quran, dia tak gunakan Quran untuk label orang. Ya, Ustaz, ya. Dia tak gunakan Al-Quran ini untuk label orang, pasal yang suka melabel siapa? Orang munafik. Allah. Nabi tak label. Ya, Nabi tahu pun Nabi tetap juga. Itu sebabnya Nabi pun tak suka kalau dengar orang mengumpat, Ustaz, ya. Pasal bila mengumpat kita akan label orang. Kita kata dia ni tak baiklah, dia ni apa sebagainya. Nabi tak suka dengar kepada orang yang mengumpat tersebut. Baik. Jadi di sini pada ayat yang ke-85, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Sekali lagi Allah mengingatkan, kita dah lihat pada ayat ini, iaitu ada dua cabaran. Masya-Allah.
dalam perjuangan. Yang pertama namanya harta, yang kedua namanya ahli keluarga, terutama anak. Insya-Allah. Ya. Jadi mereka tak nak pergi berjuang ini, satu pasal harta, satu lagi pasal anak. Ya, bila mereka duduk dekat rumah, siapa tak suka duduk rumah Ustaz? Ya, bila PKP best juga duduk rumah kan. Walaupun kita rasa macam alamak tak suka, tapi dia suka sebenarnya kan. Makan dekat rumah, tidur, kerja semua kat rumah kan. Tetapi bila perlu berjuang, perlu keluar, ya, pada waktu itu tercabar, ya. Tercabar, maka pada waktu ini bila ada yang pergi ke Tabuk, ada yang tak sempat pergi mengambil hasil tanaman, ya, yang masak ranum pada waktu itu, maka mungkin kurang hartanya. Allah kata wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu kagum kepada harta mereka banyak ataupun anak keluarga mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebenarnya bila banyak harta, ada anak, ya, bila tidak pergi berjuang, itu dia punya point dia, ya. Bila tidak pergi berjuang tolong orang di luar rumah, itu tandanya Allah sedang azab orang itu di dunia. Masya-Allah. Tapi kalau kita kaya, tuan-tuan kaya contohnya, ada anak tapi jom kita pergi baca Quran. Jom kita tolong orang-orang yang memerlukan. Yang itu okey. Hidupkan ya. Al-Quran. Hidupkan Quran, ya. Ajak orang, kalau tuan-tuan ada yang kata, macam mana kita nak tambah lagi peserta orang tengok Quran time? Mungkin ada kalangan tuan-tuan kreatif buat design sikit pasal Quran time, buat bookmark ke? Bagi kat masjid-masjid contohnya. Ini idea tuan-tuan lah, boleh tuan-tuan buat dekat AJK ke kan, ataupun tak ada guna yang tu, mungkin guna cara lain. Maksudnya apa? Itu bukan masuk dalam ayat ini. Ayat ini ialah harta dan anak itu menjadi penghalang untuk berjuang. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan melayang nyawa mereka, ya, iaitu mereka itu melayang ataupun meninggal dalam keadaan yang tidak dimuliakan. Orang bercakap-cakap. Ya. Itu adalah azab daripada Allah. Wa hum kafirun. Mereka itu jadi begitu mengapa? Kerana mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya pada ayat 86, pelajaran yang kita nak ambil sekali lagi Ustaz, kalau kita boleh baca macam mana Allah menyatakan tentang orang munafik ini, dia selalu minta izin untuk buat tak baik. Bukan minta izin untuk buat baik. Minta izin. Cari alasan. Sila Ustaz, kita baca sekali lagi. Baik Ustaz, kita nak baca ayat 86, ayat yang terakhir dalam halaman ke-200 ini. Jom kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulih ista'dhanaka ulul الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العظيم. Ayat 86 ini menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang munafik ini bila mereka ini diminta untuk berjihad, ya, fi sabilillah ma'a rasulih, ya, berjihad bersama Rasul. Apa kata mereka? Mereka nak minta izin, ya, untuk mereka tak pergi, ya. Zarna, biarkanlah kami nakum ma'al qa'idin, biarlah kami menyenggeng duduk, ya. Jadi banyak kali Allah ulang-ulang perkataan ini dalam surah At-Taubah. Ini nak ceritanya apa? Tanda seseorang itu bertaubat ialah dia tak suka duduk-duduk, relax, tetapi dia cuba untuk berjuang walaupun ada banyak kesilapan, tetapi Allah suruh pergi buat kerja. Bila buat kerja tolong orang, itu tandanya taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini membawa kepada situasi kita. Gambaran keseluruhan halaman 200. Yang pertama di sebelah kiri atas itu berbincang tentang orang munafik tidak akan diampunkan oleh Allah, ya, tetapi kita sebagai manusia perlu selalu mengajak orang ke arah kebaikan. Kerana apa orang munafik? Kerana mereka merasakan tidak selesa untuk berjuang, dan di sebelah kanan bawah itu mereka ingin duduk-duduk sahaja, tak nak buat kerja, nak selesa sahaja. Itu antara sifat yang amat bahaya yang kita doakan, kita doa jauhkan daripada kita. Membawa pada resolusi kita yang pertama,
elakkan menjadi orang fasik yang ingkar kepada perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, selalu sedar azab lebih pedih di akhirat jika mahu bersenang sahaja di dunia. Dan yang ketiga, berjaga-jaga dengan kekayaan dan keluarga yang menjauhkan diri daripada perjuangan kebaikan. Kita bersama Ustaz Tarmizi. Baik, masih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, hari ini kami telah membaca kalam Al-Quran saat ini. Maka ya Allah, lapangkan dada kami, hati kami ya Allah bersihkan, agar kami dijauhkan daripada sifat-sifat yang fasik dan juga munafik. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan harta kami, anak-anak kami, keluarga kami, pangkat kami, kedudukan kami ya Allah, jangan kau jadikan itu semua menyebabkan kami semakin jauh dan jauh daripada-Mu ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk kita menjadi orang yang sentiasa berjuang dan tidak suka sekadar duduk rehat-rehat, kerana inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha di mana tuan-tuan menyumbangkan apa yang Allah pinjamkan ya sebagai peluang untuk kita sama-sama melebarkan kesedaran Al-Quran dalam masyarakat. Kita bertemu lagi kembali dalam jam 5 petang, pada jam 10 malam, pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan kita semua terus kita menjadi orang yang tidak suka menyenggeng, tetapi terus berjuang sampai ke hujung hayat kita insya-Allah. Amin. Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.